Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita kelas RBT tahun 4 pada hari ini. Okay, kita sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Jadi mula sekali sediakan buku teks. Okey. Seperti biasa, sediakan buku teks supaya kita mudah untuk buat rujukan dan lebih jelas. Baik, buka buku teks sekejap ya. Cikgu buka buku teks dulu. Okey, buka buku teks. Okey, tajuk yang seterusnya pada muka surat 8. Okey, kita sambungan pada minggu lepas. Okey, buka muka surat 8. Okey. Kita tengok tajuk yang seterusnya kita tengok ulang, buat refresh balik tajuk minggu lepas, iaitu mengenai minggu lepas peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okey, itu pada minggu lepas. Okey, pada minggu ni kita masuk tajuk dia yang seterusnya muka surat 7 lah, 7. Dia ada sebahagian ni muka surat 7 lagi. Okey, bawah muka surat 7 yang bawah, iaitu fahami simbol dan tanda keselamatan. Okey, dia masih dalam tajuk keselamatan lagi, keselamatan bengkel dan diri. Yang seterusnya adalah mengenai simbol dan tanda keselamatan. Simbol dan tanda keselamatan ni selalu berada di dalam bengkel ataupun pada label-label bahan ataupun alatan. Okey. Kita tengok simbol dan tanda keselamatan ialah lambang atau penyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Okey, yang pertama kita tengok di sini adalah mengenai warna. Okey, simbol-simbol ataupun maksud warna tentang keselamatan. Yang pertama okey, maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan. Okey, warna merah. Kita tengok warna merah dulu. Okey, warna merah melambangkan, maksud dia larangan dan pemadam api. Okey, untuk pemadam api dan tanda larangan kita pegang, kita gunakan tanpa kebenaran Okey, yang kedua kuning. Pemerhatian, amaran, waspada, potensi bahaya. Okey, kalau tempat tu ada boleh mendatangkan bahaya, dia dilabelkan warna kuning. Kalau seterusnya adalah hijau. Hijau adalah selamat. Okey. Dan biru wajib dipatuhi, ini peraturannya. Dan putih informasi umum. Ini maksud-maksud warna bagi simbol simbol warna bagi keselamatan dalam bengkel. Okey, kita tengok yang bawah ni yang paling penting. Tengok muka surat 8, iaitu simbol dan tanda keselamatan. Okey. Biasanya kalau dalam bengkel, dalam tempat-tempat pembinaan, okey, tempat-tempat yang ada risiko keselamatan, bahaya dan sebagainya, dia mesti ada simbol ni, mesti kena ada. Sebab benda ni wajib dipaparkan. Okey, terutama yang pertama ni iaitu utamakan keselamatan. Kalau kita tengok di tapak-tapak projek bangunan ke, tepi-tepi jalan raya yang tengah nak buat ke kan, yang dia tengah buat kerja dan sebagainya, mesti dia akan tampal ni. Dia sebenarnya untuk apa Sebenarnya untuk memberi peringatan kepada kita supaya utamakan keselamatan. Jangan kita nak buat sesuatu tu seronok ataupun yang bahaya tu kita buat juga. Jangan. Okey, utamakan keselamatan dulu sebelum kita buat benda yang lain. Okey, ini yang pertama. Ini mana-mana mesti ada ni. Okey, wajib dipasang. Okey. Seterusnya, sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ni. Ni yang tadilah. Okey, yang seterusnya, tempat berkumpul. Ini kat sekolah ada papan tanda ni. Tempat berkumpul. Apakah tempat berkumpul ni maksud dia? Adakah tempat kita melepak? Okey. Adakah tempat kita membawang? Okey. Adakah tempat kita minum kopi dan sebagainya? Tempat berkumpul ni? Bukan kalau kita jumpa, ni biasanya kalau bangunan kerajaan, dia dekat luar bangunan mesti ada papan tanda ni. Okey. Apakah maksud papan tanda ni? Papan tanda ni bermaksud tempat berkumpul kalau ada berlaku kecemasan. Kalau kat sekolah kita tu biasa kita buat latihan kebakaran kan. Bunyi loceng yang panjang tu kan. Lepas tu kita berkumpul. Kita berkumpul
ada tempat ni, kawasan dekat sekolah, kita ada papan tanda ni untuk kita berkumpul jika berlaku kebakaran, okey, dan kecemasan. Okey, kalau kat sekolah kita berada di padang, di ujung sana, di tempat court bola jaring tu, yang bawah pokok sikit tu, ada papan tanda ni, tempat berkumpul, sebab dia jauh daripada bangunan sekolah. Kalau bangunan sekolah terbakar, kita boleh lari kawasan tu, dia biasanya kawasan yang lapang dan selamat. Okey, dan bangunan-bangunan kerajaan yang lain ke bangunan mana-mana pun biasanya mesti ada tempat berkumpul ni, supaya kalau berlaku apa-apa kecemasan, orang yang ada dalam bangunan tu dia tidak panik, dia tak tahu nak pergi mana kan. Jadi kalau ada tempat berkumpul tu, dia tahu nak pergi kat mana kalau ada berlaku kecemasan. Memang mesti ada punya tempat ni. Jadi papan tanda ni awak tengok, tempat berkumpul tu ada tempat berkumpul bila berlaku kecemasan. Okey, seterusnya, yang seterusnya warna hijau ni, laluan keluar semasa kecemasan. Ini biasa ada di tangga kecemasan. Okey, kalau bangunan-bangunan apa yang tinggi dan sebagainya yang ada tangga, biasanya dia dekat kalau ada bangunan tu ada lift kan, sebelahnya ada tangga. Jadi kat pintu tangga tu biasanya dia akan tampal ni. Okey, laluan semasa kecemasan. Sebab kalau kita menggunakan lift ni boleh rosak. Okey, kalau berlaku kebakaran dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan tangga. Okey, tangga kecemasan. Okey, sebenarnya tangga ni adalah laluan kecemasan. Okey. Okey, seterusnya ni adalah alat pemadam api. Ini wajib lah kalau di bangunan kerajaan, semua wajib. Terutama di sekolah. Kalau kat sekolah kita tu, setiap aras tu biasanya mesti ada 2 pemadam api dekat luar koridor tu kan, dekat tiang tu dah ada gantung. Okey, alat pemadam api ni. Kita kat sekolah pun dah beberapa kali panggil bomba, menunjukkan cara bagaimana kita boleh menggunakan pemadam api. Okey, dah berapa kali lah. Sekarang COVID tak boleh lah. Kalau sebelum ni kita dah 2-3 kali juga panggil bomba. Macam mana nak gunakan pemadam api? Biasanya kalau kita gunakan pemadam api tu, yang pertama tarik picu. Okey, tarik dia punya pin tu. Okey, yang kedua halakan hos ke arah api tu. Okey, kemudian tekan lah, dan dia akan keluar serbuk warna putih. Serbuk warna putih tu dapat memadamkan api tersebut. Okey, itu pemadam api ni wajib ya. Dalam kalau bangunan kerajaan memang wajib, tak boleh tak ada. Kalau di rumah pun sepatutnya mesti ada, dapat pemadam api yang kecil pun jadilah. Okey. Kemudian seterusnya yang warna kuning ni, ini adalah simbol bagi lantai licin. Okey, ini biasa kalau kita pergi mana-mana kan, di kawasan tandas dan sebagainya, tandas awam, biasanya kalau dia lepas mop ke lantai, lepas mop dia letak tanda ni. Okey, supaya kita tahu lantai tu baru dia mop. Bukan kita tak boleh pijak, tapi bila kita tahu benda tu baru mop, kita berhati-hatilah kan, sebab dia licin. Okey, sebab benda ni kena tanda, sebab kalau kita tak tanda, kadang-kadang kita main lalu je boleh tergelincir, bahaya. Sebab tergelincir ni kalau jatuh tak ada apa-apa, okey lah. Tapi kadang-kadang bila jatuh ni, kadang-kadang boleh tersalah jatuh, tangan, kita tahan pakai tangan tu, kadang boleh patah tangan. Ada orang jatuh saja tapi boleh patah tangan. Okey, jatuh ke belakang, boleh patah pinggang dan sebagainya. Kadang benda yang jatuh ni kadang tak boleh dijangka. Okey, jadi sebab tu kena ada papan tanda. Okey, kemudian seterusnya yang ni, jaga kebersihan. Sentiasa jaga kebersihan. Ini biasa kalau bangunan kerajaan ke mana-mana mesti ada. Okey, sebab jangan membuang sampah merata-rata lah. Pastikan membuang sampah di dalam tong sampah. Kalau kat sekolah kita, tong sampah kita besar lagi, yang warna hitam tu. Okey, kalau dulu pakai raga je kecil. Sekarang kita kat sekolah bekalkan tong sampah warna hitam yang besar tu setiap kelas pun. Okey. Jadi musim COVID ni lagilah, lepas makan tu pastikan letak dalam tong sampah tu. Kalau penuh, tolonglah buang kan, gantikan yang lain supaya tidak melempah keluar daripada tong sampah. Dan tong sampah dekat sekolah kita ni kena sentiasa jaga ataupun tutup, kerana tempat sekolah kita ni banyak monyet kan. Tidak, monyet selalu sepahkan kita punya tong sampah. Okey, seterusnya yang ni, bahan mudah terbakar. Bahan mudah terbakar ni
biasanya minyak lah, kebanyakannya minyak dan bahan kimia. Okey, biasanya apa saja bahan-bahan yang mudah terbakar, kalau awak tengok dekat tin tu ataupun bekas dia mesti ada label ni. Contoh yang paling mudah macam tin cat. Biasanya cat, kalau cat minyak ni dia mudah terbakar. Jadi biasanya apa-apa saja yang mudah terbakar mesti ada simbol ni. Jadi bila ada simbol mudah terbakar ni, perlu tahu tempat untuk simpanan dia. Maksudnya simpan tempat yang tidak, contoh jangan letak tepi tempat dekat dapur kan. Dekat dapur kan tempat memasak, dekat dapur gas dan sebagainya, bahaya kan, ada api. Jadi jangan letak tempat-tempat yang macam tu. Jadi kalau barang tu ada label mudah terbakar ni, pastikan jauh daripada punca api. Okey, selamat. Sebab dia terbakar. Dan jangan letak tempat yang panas. Contoh letak kat luar, kena matahari dan sebagainya, dia bahaya, boleh meletup dan sebagainya. Okey, sebab dia kena haba tu. Kena letak dalam almari, letak tempat yang suhu bilik dan sebagainya, yang selamat. Okey, dan last sekali adalah kawasan larangan merokok. Ni biasa kita jumpa semua. Kalau sekarang ni semua kawasan bangunan kerajaan, stadium, panggung wayang, kedai makan pun dah kawasan larangan merokok. Jadi kawasan larangan, kalau ada tanda simbol ni adalah kawasan larangan merokok. Sebab kalau kawasan larangan merokok ni, kalau ditangkap oleh penguatkuasa, boleh dikenakan denda. Denda dia 500 lah, tinggi 300 hingga ke 500 denda dia. Kalau kawasan sekolah sebenarnya dendanya lagi tinggi, sehingga 5,000. Kawasan sekolah, hospital, itu lagi tinggi denda sepatutnya. Okey, jadi kalau ada orang yang isap rokok dan sebagainya, kawasan sekolah dan sebagainya, jangan masuk sekolah. Luar sekolah. Okey, masuk dalam sekolah memang tidak dibenarkan. Okey. Sebab dia, kawasan sekolah adalah kawasan larangan merokok. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja yang kita pelajari hari ini. Sebab cikgu tak nak ajar banyak sangat, sebab kita tinggal minggu depan dan minggu satu lagi kita dah mula sekolah seperti biasa. Okey, minggu satu lagi, minggu depan ni darjah 1, darjah 2 dulu. Okey, kita minggu satu lagi barulah darjah 3, 4, 5 dan 6. Okey, jadi bila kita belajar online ni tinggal minggu depan lah satu kali lagi. Okey. Jadi nanti kalau kat kelas sebenarnya lebih mudah untuk kita belajar. Okey. Online ni tengoklah berapa orang je yang boleh masuk. Hanya ada 6 orang saja. Yang lain mungkin ada masalah internet ke, tak ada gadget ke dan sebagainya kan. Jadi tak boleh, kadang tak boleh nak Google Meet ni kan. Sekolah 2 minggu lagi minggu depan ni, hari Senin ni darjah 1, darjah 2. Yang minggu satu lagi barulah darjah 4, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi untuk pembelajaran hari ni, cikgu nak awak tulis nota mengenai tanda keselamatan ni, iaitu cikgu padam tu. Cikgu padam ni tak nampak. Okey, untuk latihan hari ni, yang pertama tulis nota. Okey, ni tajuk ni, fahami keselamatan diri ni dengan ni dengan warna ni. Okey, tulis nota dalam buku ni, warna ni. Okey, muka surat 7. Okey, yang pertama ni nota yang ni. Okey, yang kedua simbol-simbol ni. Okey, simbol keselamatan. Okey, muka surat 8. Okey, buat nota muka surat 7 dan muka surat 8. Simbol ni lukis je. Ni simple je simbol dia, bukan susah pun. Okey, simbol yang senang je ni. Okey. Jadi itu adalah latihan pada hari ini, iaitu salin nota muka surat 7 tentang simbol keselamatan. Dan yang kedua adalah simbol tanda keselamatan, muka surat 8. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebab lepas ni cikgu ada kelas lain, kelas darjah 5 pula. Okey. Jadi boleh siapkan latihan ni biasalah, seperti biasa. Tak perlu tergesa-gesa sangat pun, tak apa, pelan-pelan. Cikgu bagi masa seminggu lah, sehingga kelas kita pada minggu depan, kalau boleh tolong
siapkan. Okey, sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.